Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatullah, sirullah, nur Muhammad. Bersyukur kita kerana Allah telah menganugerahi kepada kita ini nikmat yang besar dan berterusan, iaitu nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita mengetahui yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada ataupun hidup, belum disebut ada. Maka adanya kita tadi adalah sebelum nak diadakan kita. Allah mengatakan dalam dirinya ketika Allah berada dalam keadaan asyik berasyik, yang mana entah kita tidak tahu berapa lama Allah asyik berasyik dengan dirinya maha sempurna, cukup sempurna, tak memerlukan untuk dia mentajalikan apa saja pun. Dia tak memerlukan. Dalam keadaan asyik yang maha sempurna itu, dia tak memerlukan ramai ataupun dua. Cukup sempurna, esa tunggal dia mengasyik, merasa dia dengan dirinya, bukan ada dua, asyik dengan dia. Berjuta kita pun tak tahu entah berentah, awal tanpa permulaan dan berterusan akhir tanpa penghabisan. Zahir dan batin segalanya adalah menyatakan dirinya yang cukup maha sempurna agung, yang tak perlu untuk diciptakan arash, diciptakan sekalian alam ini, tak perlu. Maka pertama yang Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan tentang cerita dirinya tadi, Allah dalam keadaan asyik berasyik maha sempurna mengatakan ingin aku dikenali. Jadi bila orang bertanya kepada kita apakah ilmu, segala-gala ilmu adalah mengenal Allah. Jangan lari tajuk. Apa pun ilmu yang Adam tidak tahu apa-apa, maka disuruh oleh Allah menyebutnya, maka kagum malaikat Adam itu tahu menyebut nama-nama objek-objek yang Allah jadikan, sedangkan malaikat tidak tahu. Jadi apa kata Adam? Subhanaka, maha sucimu ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmuku, kata Adam. Padahal malaikat kagum, malaikat tak tahu menyebut nama-nama sekian alam yang Allah ciptakan, tapi Adam boleh sebut. Jadi guru kita yang pertama adalah Allah ketika di alam ruh. Jadi jangan lari tajuk. Tetap juga guru kita adalah ruh. Itu adalah menyembah kepada gurunya, iaitu mengenal Allah. Ilmunya mengenal Allah. Jadi roh tu mengenal Allah dari Allah. Dan roh ni adalah daripada tiupan.
titipan nafas yang maha hidup kepada roh, maka terjadi roh. Sedangkan dalam roh tu ada sirullah, rahsia Allah yang ada dalam bapa Adam kita. Sebelum ni dia patung. Maka dia tiup roh ini. Roh di sisiku Allah tiupkan. Karena di roh tu tadi ada, dalam tu ada Nur Muhammad sirullah. Itu rahsia mana dikatakan ilmu yang pertama, yang tua, yang banyak ditinggalkan, kata Rasulullah, dia anggap asing. Ghurabah. Dia anggap pendatang asing, ghurabah. Ini yang berlaku pada zaman kita ini. Zaman Rasulullah beres. Pada memula pun dianggap ghurabah juga, dianggap asing juga. Tapi bila Rasulullah terus mengajarkan tauhid, kenal Allah, mengesahkan Allah, lama-lama semuanya memahaminya, mengesahkan Allah benar-benar. Sampai nanti Nabi beritahu, sebelum wafat Nabi kata, mulanya aku ni dianggap asing, kemudian dah sempurna akan kembali menjadi orang nakkan kepada Allah, akan jadi asing balik. Agama Islam ni nanti akan dianggap asing balik. Yang asing tu bukan agama Islam. Yang orang yang nakkan kepada Allah dianggap asing. Bersedialah seperti Rahman. Dianggap asing mula-mulanya. Semua benci, keluarga pun benci, macam-macam benci lah. Boleh katakan. Kalau keluarga tu okey, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi masyarakat keliling akan membenci kita kalau kita benar-benar pada akhir zaman ni betul-betul nak mentauhidkan Allah. Memang gitulah pakaian dia. Allah nak tempa kita supaya sentiasa sendiri mengesahkan Allah. Tak percaya kepada semua dah. Percaya betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang betul-betul mendapatkan, iaitu arif billah, orang yang mendapatkan benar-benar kenal diri, kenal Allah, itu je teman kita. Bukan kita benci yang lain, tapi mereka semua tidak boleh dipercayai. Ini yang menjadi musuh dalam selimut orang-orang begini, yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia jadi pembelut. Kalau dia jadi pemimpin, dia akan rosakkan masyarakat. Kalau dia jadi orang alim, dia akan khianat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan ilmu Quran hadis, dia gunakan untuk kepentingan hawa nafsu dia. Banyak sekarang ni. Ini yang berlaku, yang kita hadapi. Maka itu carilah pembimbing rohani untuk selamat, kata Rasulullah. Cari. Kalau kita kata ulama ada dua. Bukan semua ulama tu dia boleh pimpin rohani kita. Banyak ulama yang pentingkan periuk nasinya sendiri. Maknanya periuk nasi itu penting, dia rasa rezeki dia. Kalau dia cakap benar, cakap pasal tauhid ni, mengenal diri, mengenal Allah, dia tak dapat cari makan. Dia kata gitu. Maka tu tak payah. Kita cakap yang orang suka je. Jadi bila orang suka, periuk nasi kita, dia tak takut pada Allah. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan jadi ulama yang su. Kerana ulama yang su, begitulah perangai dia. Dia sanggup khianat kepada umat Nabi SAW dengan menyembunyikan perkara yang benar. Dia sembunyikan. Macam-macam cara dia sembunyikan. Tapi orang ahli Allah tahu. Allah memang tahu dah. Tapi kau nak tipu dengan Allah dan orang-orang yang Allah bagi pengetahuan, kau tak boleh. Tetap juga engkau akan dibukakan nanti. Itu tadi maknanya, cara yang kamu bawa ini adalah cara-cara akhlak yang buruk. Kamu sendiri membuka, kamu tak sedar. Ulama-ulama tu akan, kita masyarakat lama-lama yang kenal diri, kenal Allah akan terbuka, nampak nanti. Mereka akan lari pada ulama. Sekarang dah banyak orang lari pada ulama. Orang boleh bersoal jawab dengan ulama. Tak ada rasa segan dengan ulama. Dia ulama asuk lah. Begitulah. Sebab apa? Engkau menunjukkan perangai yang begitu. Ingin diimbalkan berapa upah, bayar nak berapa, pergi sini, bajet aku gini. Ya Allah. Apa pun dia nampak tu. Dia tak nampak Allah Ta'ala penyerahan. Sedangkan Allah Ta'ala kalau nak orang itu ikut kamu, Allah Ta'ala kata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yasin, Allah Ta'ala kata, ikuti Allah yang akan suruh manusia ikuti kamu.
Tu tadi. Sebab orang-orang yang tidak ada dalam hati ni nakkan imbalan apa pun. Dia cukup dengan dapat Allah tu dah cukup dah. Malu dia nak minta yang lain. Sebab Allah dah susun hidup dia. Cukup sempurna rezeki yang apa pun sebenarnya adalah yang cukup tu adalah dia rasakan Allah sentiasa. Upah dia dah ada, dah dapat dia. Apa dia? Allahnya tadi. Bukan belum dapat nak Allah lagi. Tak. Dia dah dapat Allah dah. Dia dah tak nampak yang lain. Yang lain tu semua cantik susunan Allah. Tak payah kita risaukan. Yang risau ni kita tak dapat Allah. Bila tak dapat Allah, kita nak tu satu dunia pun gunung jadi emas pun tak cukup juga. Inilah maknanya kemalangan yang menimpa pada umat kita ni, umat Muhammad akhir zaman, yang Nabi menangis-nangis sujud minta kepada Allah, umat dia selamatkan, umat dia selamatkan, umat dia. Selamat macam mana kita tak tanya. Selamat yang supaya kita kenal diri, kenal Allah lah. Mana ada Nabi minta lain lagi. Nabi nak kita, itulah syafaatku, tanda umatku mendapat syafaat, dia mengenal diri, mengenal Allah. Tauhid mananya. Jangan lari tajuk. Itu pasal tauhid ni berat. Semua akan meninggalkan kita. Allah memang train kita. Betul-betul kita dengan Allah hingga kita pun tak hancurkan diri kita juga. Kita pun harus tinggalkan. Yang betul-betul hanya ada Allah. Itu tadi tauhid. Itu tauhid. Kita pun tak perlu ada dalam hidup ni. Dalam hidup ni hanya Allah. Sebelum tu memang dijauhkan. Itu tadi. Jangan salahkan tu semua. Itu memang cara Allah Ta'ala nak train kita. Tapi jangan takut. Itulah sebenarnya nanti bila dah dapat betul-betul Allah tempa kita, itulah kemanisan yang kita rasa, ya Allah, beruntung. Beruntung bila kita dah dapatkan Allah. Itu yang sebenarnya Allah nak. Wa qada rabbuka. Baru kita faham apa maksud Allah Ta'ala kata, hendaklah engkau tetap dengan aku. Jangan ada keakuan diri. Itulah juga. Tapi kita masih lagi nak campur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah Ta'ala kata, wala, jangan talbisul haqqa, memasukkan hak dengan yang batil. Atau hak dengan batil kamu campur adukkan. Ada keakuan diri kau, ada Allah. Tak boleh. Kita ni batil. Iblis batil dah. Kita pun ada keakuan diri lebih batil lagi. Iblis dah dapat kita kalah, semua dapat kalah. Tapi kita ada lagi. Batil juga. Sangkut, terhijab juga dengan Allah. Hijab yang paling bahaya adalah kita, keakuan diri. Itu tadi. Bila ada keakuan diri, baru datang iblis, baru ada kuncu-kuncu dia. Itu tadi. Sebab ketakutan kita adalah kita tak merasa ada diri. Itu ketakutan kita terbalik. Bila kita ada keakuan diri, kita rasa kita selamat. Itu kata manusia yang paling rugi. Dia salah faham. Kita sebenarnya ada rasa keakuan diri, itu malang sebenarnya. Kita tak ada keakuan diri, kesedaran kita rasa, itu kita masih nak gunakan akal. Maknanya keakuan diri kita guna akal. Padahal akal tu yang akan merosakkan kita, hijab kita. Dia tak boleh. Tauhid ni mana boleh pakai akal. Allah aja baru datang. Kalau tidak ada akal lagi, ada keakuan diri, mana tak boleh. Sebab akal kita masih lagi hawa nafsu. Bila buang semua dia, barulah datang Allah Ta'ala masukkan, iaitu nurullah kepada akal kita. Akal yang memiliki nurullah, lalu masuk ke dalam kolbun kita, dalam kolbun kita yang dah memang ada tu tadi, nur sirullah, maka dia akan hiduplah. Hidup kita suluh menyuluh. Kolbun menyuluh kepada akal kita. Akal menyuluh pada kolbun kita. Nur Muhammad, nurullah. Nurullah tu Mi'raj kita di atas ni, nurullah. Bawah ni turun Nur Muhammad, iaitu menerangi sekalian alam tubuh kita dan semua. Itu je kerja dia. Dia dengan dia mengesakan dirinya, tak ada dua pun. Nur Zat Allah Ta'ala dan Nur Muhammad dari satu juga, bukan ada dua, satu, esa juga. Jangan lagilah ada lagi rasa keakuan diri. Mana tak masuk dalam pelajaran kita. Tak masuk dalam pelajaran, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu yang pertama, ilmu yang paling tua, yang mana bila kita tak amalkan ilmu paling tua ini, kita tak ajarkan kepada umat manusia pada akhir zaman, maka akan rosaklah. Dunia ni akan rosak. Sebab orang yang mengamalkan ilmu yang tua ni,
Maknanya orang inilah taraf dia taraf khalifah. Khalifatullah. La yastahlifannahum. Maknanya apa pun semua akan Allah Ta'ala uruskan. Bila kita dah jadi khalifatullah, tak ada keakuan diri, Allah lantik kita jadi khalifah, kita yang mentadbir diri kita sendiri dan di keluarga dan semua kita boleh takbir. Sebenarnya kita yang lebih tinggi daripada agung, daripada raja, daripada siapa pun. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, maka Allah akan melantik khalifah. Maka itu nanti semuanya akan sujud hormat. Melainkan, itu hawa nafsu kita lah. Tak ada keakuan diri, iblis datang. Itu jadi khalifatullah la yastahlifannahum. Mereka semua akan menghormat itu. Mereka semua tunduk sebab apa? Bukan kita hebat, tapi bila tak ada keakuan diri, Allah lah yang letakkan pangkat khalifah daripada Allah sendiri. Maka kita lah boleh bertakbir. Kita pentadbiran kita tak lain seperti Rasulullah SAW, bukan nak ambil kerajaan yang ada, tetapi kita mendapat amanah daripada Allah. Kepada Rasul adalah Nabi SAW. Kita bukan Nabi, tapi kita khalifah disuruh oleh Allah. Khalifatullah disuruh oleh Allah untuk mengajakkan semua diri kita dan semua menomorsatukan Allah, mengesakan Allah. Tak ada cerita lain dah. Itu ilmu tu sampai bila-bila pun, ilmu apa pun cabang dia luas, tetap juga asalnya mengesakan Allah, penghujungnya mengesakan Allah. Jangan lari tajuk. Apa pun segala ilmu. Tapi kalau kita tak pegang ilmu tua ni, ilmu yang sejati ni yang Allah Ta'ala hendak, habislah kita. Apa pun ilmu hebat yang kita kata, sebenarnya akan membawa kita ke arah mensekutukan Allah Subhanahu. Itu yang pahit. Tu. Yang manisnya adalah kita terus menerus mengesakan Allah, mengajak mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Tak ada lagi rasa keakuan. Tak ada lagi kita rasa kalau orang tu dia tak nak menyembah Allah, dia tak nak mengesakan Allah, kita dah biarkan lantak. Tak. Kita tak ada istilah tu. Istilahnya kita ajak sama-sama mengesakan Allah tanpa jemu-jemu. Sebab tu je dah kemanisan dah tadi. Kita tak ada rasa, dia ni malas lah. Mana tu keakuan diri tu. Aku dah cakap macam-macam, dia tak nak datang. Lantak lah, tak usah WhatsApp lagi dah. Tiap hari dah 3 bulan dah tak jawab-jawab. Lantak lah. Tak. Kita tugas kita ajak. Terus ajak. Tanpa berhenti. Sebab sifat Allah gitu. Menyatakan macam-macam hari-hari, setiap inci, setiap saat Allah menyatakan diri dia. Manusia buat tak tahu ke itu aku sebagai Tuhan Allah, aku menyatakan. Jadi kalau siapa masih lagi menafikan, itu dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi Allah tak jadi risau. Allah sentiasa sifatnya Rahman dan Rahim, menyatakan lagi. Kita yang buta, kita akan disoalkan. Kita yang sakit, kita yang diazab di dunia lagi. Tanda-tanda kita diazab adalah kita buta tentang Allah, kita pekak, kita tuli, kita buat sedangkan Allah tunjuk lagi. Allah tak marah kita. Kau tak nak sembah dia. Yang rugi engkau. Sebab Allah nak memberikan tambahan bila apa pun Allah nyatakan, kita nampak Allah, untunglah kita. Hidup kita bahagia, tenang. Tapi kita tak nampak, kita buat kita lalai, kita lengah nantilah. Kita buat olok-olokkan, pelekehkan. Itu sifat-sifat kita lah tu, hawa nafsu tu tadi, keakuan diri tu tadi. Itu akan disoal nanti. Semua bertulis dalam kitab tu perangai-perangai kita tu tadi. Tak boleh, ya Allah, kenapa kau jadi? Engkau dah tetapkan, aku terima, ya Allah. Jangan kita tanya Allah begitu. Kita yang ditanyai. Kita akan diserahkan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansuran. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Di pada mahsyar nanti Allah Ta'ala katakan, aku kalungkan. Lokit ni bukan 5G dah 100G kitab tu. Allah Ta'ala kata, kalungkan masing-masing di pada mahsyar nanti. Dan cukup kau lihat apa yang bertulis dalam kitabmu tadi. Iqra' kitabah, bacalah sendiri. Kafa bin nafsika, cukup diri kau sendiri. Nafsika.
Yauma 'alaika hasiba. Apa yang kau telah buat tu ada dalam tu. Gitu ya Allah, engkau kenapa engkau dah takdirkan? Ya, jangan pakai ayat tu. Salah tu. Kita dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Tu tadi. Jawab. Jadi nak selesai kenal diri, kenal Allah. Kitab tu dikalungkan juga tapi penuh dengan cahaya nurullah. Beres tanpa dihisap lah kita ibaratnya. Sebab di dunia lagi kita minta Allah yang kontrol diri kita. Kita dah kenal diri, kenal Allah. Aku tak tahu apa nak buat ya. Engkau ya Allah. Kalau ada diri aku jadi macam-macam ya Allah. Aku akan dipertanggungjawabkan ya Allah. Jadi aku serahkan pada engkau. Engkau susunlah hidup aku ya Allah. Jangan sesaat kau biar aku susun hidupku sendiri. Bereslah kita. Awal-awal lagi kita minta kitab kita jangan ditulis. Baik ke buruk ke tak mau semua baik tu engkau. Tu semua apa yang betul engkau ya Allah, tolong ya Allah. Mampu ke kita nak hadapi, nak tulis bertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Maka tu Allah tahu, maka tu Allah Ta'ala kata gunakan ilmu tua ni juga, ilmu sejati ni juga. Allah tak nyaya kita. Serahkan diri kau kepada aku. Hidup kau 24 jam, nafas kau turun naik, aku yang kontrol. Apa nak kau berbuat nanti aku yang kontrol. Bila Allah dah kontrol, amanlah kita. Itu je. Tapi kita tak nak, jatuh. Tu maka tu dia kata ada perhitungan tu. Ada persoalan dalam kubur. Tapi bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, dia dah perhidupan, dia dah hitung dulu di dunia ni, dia nak selesaikan dulu dengan cara apa? Ya Allah, uruslah diri aku ya Allah. Menangis-nangis dia minta, jangan bagi ada keakuan diriku. Ini dia Allah nak bagi kita selamat. Ini sebenarnya la ilaha illallah. Tu tadi. Maka ilmu ni ditutupi, dianggap asing. Jadi dibuka balik oleh Allah Ta'ala, buka balik supaya kita kembalilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak kembali betul-betul kepada Allah. Kita bila orang dah mati, baru kita sebut orang tu dah kembali. Kita tak pernah nak kembali pada Allah masa hidup. Ayat ni untuk kita orang yang hidup, bukan orang mati aja. Ini bila orang mati, innalillahi wa kita tak kembali pada Allah. Kita orang yang dah mati, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah, kita tak faham maksud ayat tu. Kita tahu tafsir tapi kita tak pandai memaknai. Kita tak berdasiasat, tak jumpa orang arif billah apa maknai ilmu bahasa ni. Ni bahasa Allah Ta'ala. Kalau tak jumpa ahli Allah, mana kita faham nak amaliyahkan dalam kehidupan. Jadi jangan tertipulah rasa hidup kat dunia ni macam seolah aku dah beramal 50 tahun. Jangan tertipu. 60 tahun sekalipun, sejengkal lagi kau nak masuk syurga akan disoal. Dengan sebab apa kau masuk? Rasulullah kata, malaikat soal. Allah tahu dah. Disuruh malaikat soal. Selangkah lagi. Kan selalu diceritakan oleh ulama-ulama. Selangkah lagi. Aku amalan aku 60 tahun, semua tahu. Keluarkan dia. Allah Ta'ala kata. Sebab dia beramal, dia sangka diri dia yang beramal punca menyebabkan dia tidak ikhlas. Dia mengamal kerana semata-mata dia rasa dia layak masuk syurga. Padahal dia beramal kerana Allah tu dah terputus. Mulutnya kerana Allah, tapi sebenarnya dia nak mengharap masuk syurga. Bukan Allah tak bagi, tapi Allah nak engkau beribadah, memang Allah akan janjikan syurga. Tapi ada syarat dia. Syarat dia itu harus kenal aku. Bila engkau kenal aku, wadkhuli jannati, masuklah syurga mana kau nak. Pintu dia banyak. Masuk mana pintu kau nak. Allah Ta'ala kata. Sebab pemilik syurga aku. Syarat dia harus menyembah betul-betul kenal aku. Engkau tak kenal aku sekarang, kau tertipu. Orang suruh ajak kenal aku, kau tidak. Kau bangga dengan ilmu amalan kau banyak. Kau rasa ilmu kau tinggi. Sedangkan ilmu tua ni, ilmu yang sejati yang Allah Ta'ala hendak itu tadi kau tak memiliki. Atau kau pelekehkan, kau olok-olokkan Rasul, kau olok-olokkan pengganti Rasul, iaitu para Rasul, para Nabi-Nabi, para awliya-awliya Allah, para wali-wali Allah, orang arif bin billah. Kau olok-olokkan perkataan dia, kau anggap peliklah ilmu dia ni. Hingga masyarakat jadi terlaru.
Ni bahayanya tadi. Ulama-ulama ni harus sedar. Ulama-ulama yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni tadi, tapi mengaku kenal Allah, banyak beramal, kembalilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dah kembali betul-betul kepada Allah dan kita tahu kita dari Allah, baru kita faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak pernah ada. Itu jawapan dia. Ya. Jadi apa yang ada? Dialah. Apa dia tu? Wa qadara rabbuka. Tetap mengesakan Allah, ia cerita 24 jam je. Ya, tak ada lain. Itu je. Jangan lari tajuk. Tu. Baru dikatakan wala tetap engkau rasakan Allah je, tak ada engkau. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Baru ikut sistem. Sistem tu penyembahan lah. Apa sistem dia? Tak budu juga, iaitu sentiasa merasakan Allah aja. Itu nama sembah, tak budu. Bukan rasa aku sembah kau ya Allah, itu bukan tak budu. Itu budu Kelantan apa makan budu. Tu budu. Budu sos apa? Sos budu. Sos budu. Makan nasi kerabu kena ada budu kan? Itu budu. Ini budu. Budu ni menyembah, bukan rasa engkau menyembah Allah. Itu budu. Itu menyembah nama dia. Bukan rasa engkau menyembah Allah. Manusia aja ni apa? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali tidak, aku bukan suruh manusia mengaku menyembah dia, jin menyembah Allah. Tidak, dia kata. Tidak. Perkataan dia cuma kata. Tak ada yang anda menyembah Allah, hanya Allah. Harus selesai ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, makrifat. Seiringan empat-empat ni. Jangan tertinggal makrifat. Bukan makna kita pegang makrifat, kita tinggalkan syariat. Bukan. Seiringan. Kan terus. Empat-empat ni kena ada. Sekarang kita ada syariat, kita dah bangga, kita rasa kita dah cukup. Tak cukup. Ya, tarikat, guru tarikat, mursyid, dia membawa pada hakikat. Hakikat last sekali baru kita tahu Allah lah sendiri memberi kepahaman makrifat kepada kita. Baru sempurna, kita tak boleh tinggal keempat-empat ni, kata Rasulullah. Syariat, tarikat, ajar makrifat ni ibarat dia alif lam lam ha, tak boleh berpisah. Satu huruf tak ada pun tak boleh. Mim ha mim dal pun 4 huruf juga. Muhammad pun 4 juga sipirnya. Syariat, tarikat, ajar Kaabah pun 4 juga. Tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat roh. Kena tahu empat kiblat ni tadi. Bukan kiblat kita menghadap Kaabatullah je. Tak lengkap tu. Tu menyembah Kaabah lagi tak selengcai. Kena tahu kiblat hati. Kiblat hati tu Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Memahami maksud kalimah yang kita sebut. Kata bismillah, kita tahu memahami. Bismillah tu apa maknanya. Lepas tu hakikat kita dalam hidup kita hanya ada nama Allah je. Nama-nama lain apa Kipas Toshiba, nama tu semua kita dah tukar, kita nampak nama Allah. Lepas nama tu kita pergi kepada dia punya af'al, iaitu bentuk. Apa bentuk yang kita nampak? Musawi Allah yang membentukkan. Jadi kita nampak Allah yang membentukkan sekalian alam yang Allah jadikan. Baru beres dalam solat kita, terbawa-bawa di luar solat, bahawasanya kita sentiasa mengesakan Allah. Inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu baru dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Merasa keakuan diri. Itu nak kita fahami, nak kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau kita masih lagi tidak boleh menerimanya, maka kita berada di dalam azab. Yang kita selalu minta fakina azaban nar. Takkanlah aku menyembah kepada Allah, aku nak diazab. Ni bukan kata saya. Allah Ta'ala bagi tahu, celaka neraka wail orang yang solat hatinya lalai. Ini bukan saya cakap, Allah. Berani ke salahkan Allah? Jangan salah faham. Allah bukan tak suruh kita solat. Allah suruh solat, tapi jangan lalai. Lalai itulah celaka. Engkau yang bawa celaka. Apa tu lalai? Engkau dalam solat, kau rasa engkau yang angkat takbiratul ihram, engkau yang berdiri, kudrat Allah, kau kata kudrat engkau. Kau sebut tu kalam Allah, peti rakaman yang ada suara tu peti rakaman Allah. Engkau rasa tu kalam kau. Dan kau rasa engkau yang puji Allah, padahal tu puji tu aku memuji diriku sendiri. Kau tak dengar yang puji itu adalah pendengaran Allah, kau rasa pendengaran kau.
Maka kau tak rasa yang puji itu Allah, yang nak dengar balik puji itu Allah, yang nak bagi rasa sebut nama Allah tu tadi dalam solat tu semua Allah juga. Engkau tak dapat tukarkan, maka itu Allah Ta'ala kata tukar. Kau tidak, engkau lalai. Lalai celaka lah engkau. Rugilah engkau. Bukan tak bagi solat. Allah nak kau solat betul-betul faham. Sebab solat tu adalah erti solat mi'raj. Mi'raj tu tak ada keakuan diri, tenggelam. Dan memang pun kau tak ada, yang ada hanya Allah tu solat. Tu anugerah yang paling besar. Mana dulu mana aku pernah belajar ni? Iyalah tak pernah belajar, tak apalah, ini Allah nak bagi tahu. Jangan kau tertipu, kau sangka kau kat dunia ni kau banyak beramal. Betul lah rupanya. Belum betul lagi selagi kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Masih ada kesempatan lagi hidup. Allah bagi peluang lagi. Allah takkan nyaya kau. Allah takkan zalim kau. Ini tanda Allah sayang. Allah nak bukakan hati kau pada hari ini. Terbuka, kembalilah kepada Allah. Kalau semua ulama-ulama kita mengetahui ni, Islam akan kukuh. Ini jalan je. Masalah jadi besar sekarang, manusia-manusia dah anggap mengenal Allah, nakkan kepada Allah, dia anggap asing. Dia hanya sebut nama Allah tapi dia tidak kenal. Maka tu dia tak rasa rindu, dia tak rasa ada jihad melawan hawa nafsu. Sebab dia tak kenal Allah, dia hanya sebut nama Allah. Jadi dia gunakan nama Allah. Bila ada orang lain yang bukan Islam nak pakai nama Allah, dia marah. Sebenarnya Allah nak tegur kita. Kitalah orang Islam sebut nama Allah, tak bergetar hati kita. Masih lagi rasuah, masih lagi khianat, masih lagi nak ngikut jejak langkah Yahudi yang nak bawa kita kesesatan, yang nak bawa kita ni jauh, tak usah kenal Allah. Ini Yahudi kerja dia gitu, dia takkan senang. Jadi Iblis dah ajar Yahudi, Dajjal dah ajar orang Yahudi pengikut dia. Jangan kau bagi umat Muhammad kenal Allah, kenal diri. Kalau dia kenal diri, kenal Allah, ranap kita, tak boleh buat apa kita, tewas kita. Tapi inilah sebenarnya yang kita sekarang amaliakan. Kita beribadah tanpa kita kenal Allah. Kita beribadah tanpa kita tahu ilmu tua, iaitu ilmu mengenal Allah. Ini ilmu tua, ilmu yang wajib dulu, sebelum yang wajib yang lain. Ini tak boleh tolak kita, sebab kita guru kita pertama adalah di alam roh. Guru kita Allah. Siapa yang ajar kita alam roh tu? Allah. Adam tu dia tahu sendiri ke? Adam tak tahu. Tapi bila Allah masukkan roh, sirrullah dalam tu Nur Muhammad, dalam roh tu, Adam tahu benda-benda apa yang Allah suruh sebut. Sebelum ni Adam tak tahu. Bila masukkan roh, baru bergerak, bersin. Alhamdulillah, itu semua menunjukkan Muhammad dah menyatakan, menyuluh. Tidak, Adam tu patung. Jadi roh tu dah ada dulu sebelum Adam tercipta patung dia tadi. Jadi roh tu berada dalam keadaan dia asyik dengan, iaitu sifatullah, keelokan, kecantikan. Dia tak nampak lain yang lebih cantik. Dia hanya, roh tu hanya berkitar-kitar tawaf di Nur Muhammad tu tadi. Yang Nur Muhammad tu tak lain adalah Nur Zat Allah Ta'ala tunggal. Tak lain. Jadi roh-roh tu, segala roh-roh para nabi, para malaikat, semua berkitar di situ. Kiblatnya. Tak mau yang lain. Berkitar di situ, mengesahkan Allah. Syok 4,000 tahun, mungkin lebih lagi. Jadi kita ni salah. Kita ingatkan ada ilmu lagi tua. Tak ada. Itulah ilmu yang paling tua. Bila terjadinya kita, mengajakkan kita supaya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali untuk kita tahu kita ni adalah menyatakan yang adanya Allah. Kita tak ada tu tujuan dia. Yang bagi kita asyik pada Allah pun juga Allah. Supaya nyata yang asyik kepada diriku tunggal esa adalah aku. Tadi jangan rasa aku asyik pada engkau. Bukan, bahasa tu betul, tapi jangan kena tukar. Aku mendapat asyik kepada engkau dari engkau, ya Allah. Sebenarnya menyatakan engkau lah asyik pada dirimu. Aku tak tahu, kata Rasulullah SAW, aku tak tahu memujimu, ya Allah. Sesungguhnya apa yang telah aku puji ni menyatakan engkau lah yang memuji dirimu sendiri. Engkau yang tahu memuji dirimu sendiri.
Itu Rasulullah ketika asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kupaskan, saya telanjangkan habis-habis. Kalau tak faham lagi, saya pun tak fahamlah. Itu tanggunglah sendiri. Saya dah lepas dah bagi tahu dengan sejelas-jelasnya hala tujuan kita ini. Ya, amaliahkan. Beruntunglah ketika berdunia lagi kita dapat pengetahuan ini. Kalau tak dapat pengetahuan ini, kita masih lagi tak apa, jangan putus asa. Terus berdoa, jangan mempelekeh, jangan memperolok-olokkan ilmu ni. Jangan dipersenda-sendakan ilmu-ilmu ni. Kerana ilmu inilah yang Rasulullah SAW amaliahkan dalam kehidupan Rasulullah. Dan juga para sahabat, orang-orang wali-wali Allah, orang arifin billah, inilah mereka ikut. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sendiri bagi tahu, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ikuti ni tadi. Ini jejak langkah yang mana? Yang Nabi SAW kenal Allah ni, yang kita harus ikuti jejak ni. Apa tandanya? Hilang keakuan diri Muhammad, hilang keakuan diri kita. Samalah kita macam Muhammad. Tinggal lagi nama kita telah dileburkan daripada nama kita kepada nama yang ada nama Muhammad. Dan Muhammad itu adalah tak lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya yang ada hanyalah aku, Allah, Zat yang Maha Esa. Inilah dia jalan-jalan yang menuju kepada wusul, yang dikatakan sampai kepada Allah, iaitu tiadalah lagi keakuan diri, tiadalah semuanya. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Semua yang ada Allah nyatakan sekalian alam ini banyaknya, semuanya adalah binasa. Semuanya aku nyatakan supaya menyatakan aku, semuanya binasa. Yang nyata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram, yang tetap jelas nyata, awal akhir zahir batin, yang azali abadi, yang wujud ada wajah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sekalian wajah-wajah itu. Maka wajahullah tu yang tadi yang dinamakan kesempurnaan daripada segala wajah yang Allah ciptakan. Jadi apa yang nak wajah-wajah yang Allah tajalikan, kita nampak wajahullah dahulu. Bukan dinding tu wajahullah, tapi siapa jadikan dinding di sebalik tu kita dah nampak dulu. Macam Nabi Khidir dilobangkan perahu tu, dia dah nampak dah lanon ni akan ambil perahu yang elok-elok. Dia dah nampak dah. Padahal belum berlaku lagi, dia dah ni nampak. Maka dia lobangkan perahu tu supaya nampak tak elok, supaya lanon nampak apa perahu tu tak elok, lanon tu tak jadi ambil dengan orang-orang sekali. Begitulah kita, bila kita nampak sesuatu yang Allah nyatakan, Allah Ta'ala ajar kita dalam surah Kahfi dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa tu, supaya kita tahu apa pun Allah nyatakan, menyatakan Allah. Jangan kita buta, jangan kita tak nampak. Yang nyata tu hanya Allah, bukan dinding, bukan semua, bukan bulan, bukan bintang, tapi semua nyatakan Allah. Jangan nampak tu dulu, nampak siapa penciptanya dahulu. Itu maknanya Nabi Khidir mengajar kepada Nabi Musa, iaitu rahsia ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tua, ilmu yang sangat sejati, ilmu yang wajib kita ketahui bagi semua manusia di sekalian alam ini. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Insya-Allah kita minta pencerahan kepada Syekh Latif dan juga Ustaz Azhari Al-Masri. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan limpah kurnia inayahnya, rahmatnya, dapatlah kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di alhamdulillah di kediaman saya pada pagi ni, talk duha pada pagi ni. Itulah yang dikatakan jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak jemput kita, kalau Allah Taala tak jemput kita, maka kita tidak akan terzahir di sini. Itu jemputan daripada Allah. Bukan kita jemput orang. Contohnya di sini ada model Martin beritahu, kita jemput dia datang ke majlis. Tapi dia kata aku sibuk, aku ada ni, aku tak dapat datang. Bukan dia tak dapat datang, dia tak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak kena fikir tu, jangan dia syok sendiri. Jadi alhamdulillah keberuntungan kita sentiasa dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah saya cakap saya di sini saya ni bagus, tidak.
kita nak ajakkan sama-sama biar berkehidupan dengan Allah. Baru dah dijemput oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Saya pun cakap ni bukan saya ada ilmu apa tu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya nak cakap dekat sini, tadi saya ada kuliah subuh di rumah saya tadi, lepas subuh tadi. Dengarkan sama-sama, kita bersihkan rumah. Satu rumah. Saya pernah dulu saya nasihat dekat saya punya ni lah, kira anak murid saya lah, kira anak murid lah mungkin kan. Jadi saya cerita kat dia, kalau kau bersihkan satu bangunan ni satu hari ni, adakah selama sebulan kau tak perlu bersihkan bangunan ni? Jadi semua terdiam. Apa maksud? Maksudnya dia kata lah, saya sebagai melatih budak-budak tu, dia tanya apa maksud apa maksud dia yang dia perkatakan ini. Maksudnya kita bersihkan rumah, okey, kita sapu rumah, bersih semua tanda-tanda semua kita bersihkan. Tapi selama sebulan kita biarkan sampai rumah kita jadi kotor. Kita anggap betul, adakah bersih rumah kita kalau sebulan kita tak bersihkan? Kita perhatikan di sini. Kini kita nak cerita, ada dalaman dia ni, ada dalaman ni. Perhatikan. Sebab apabila kita bersihkan rumah, kena hari-hari bersihkan rumah. Bersihkan rumah hari-hari. Sebab dia akan datang habuk daripada luar, datang apa, kita kadang buang air besar apa semua, buang air kecil apa semua, kita bersihkan, kita cuci bagi wangi-wangi apa semua kan. Gitulah. Itu kebersihan dalam rumah. Kebersihan dalam rumah. Apa maksud saya di sini? Yang tu yang ini nak nyatakan kena membersihkan diri, membersihkan dari dalaman kolbun kita ni, kena hari-hari nafikan betul-betul keakuan diri kita. Nampak? Luaran kita dah buat dah cantik dah. Luaran kita dah buat cantik, bersih apa semua rumah, bersih, habuk apa semua tak ada, apa semua, sampah-sampah semua tak ada, kita dah buang, settle masalah. Tapi yang tak settle dalam ni, dalam ni, tengok tak? Ni saya nak cerita bahawa Allah Ta'ala mengajar kita, mendidik kita bahawa kebersihan adalah dari dalam. Dari dalam. Bersihkan. Allah Ta'ala suka membersihkan. Allah Ta'ala suka pada orang yang sentiasa membersihkan diri dia. Daripada ada keakuan diri. Maksud ada keakuan diri maknanya, aku boleh buat ni, aku boleh buat tu, aku boleh buat ni, aku semua boleh buat. Kan? Semua aku pengakuan diri tu. Bahaya tu. Kenapa ditegaskan yang ni? Kenapa ditegaskan yang ni? Sebab bahaya. Kan? Kita panduan jalan raya, kita cakap, oh ni bahaya, selekor ni. Oh, tak tahu bahaya. Tapi yang dalam ni, keakuan diri ni, kita tak nampak bahayanya kalau kita ada kawan diri ni, nampak masuk Firaun. Kita tak perasan nampak. Saya jelas saya nampak Firaun masuk. Jelas nampak Firaun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Kita tak cakap, tapi dari dalam Firaun dah masuk. Kita jadi Tuhan, kita cakap, aku boleh ni, aku boleh masak, aku boleh semua, aku boleh buat, aku boleh pandu kereta, semua gerak aku semua. Itulah a'la, Tuhan yang paling tinggi tu. Rabbukumul a'la itu. Nampak tak Firaun dah masuk dah. Sebab apa punca dia? Keakuan diri. Itu saya cakap, setiap mata pelajaran yang kita cakap, setiap dalam kehidupan, dalam hidup kita ni, ada mata pelajaran ni. Allah Ta'ala didik. Mata pelajaran tu apa? Didikkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mata pelajaran. Kita nampak tak dalam rumah kita? Nampak tak dalam rumah kita pun ada mata pelajaran? Kenapa kita nak nampak jauh lagi? Kan? Ni dalam rumah kita ada pelajaran. Maksud saya tadi lah, bersihkan rumah. Kena hari-hari bersihkan rumah. Jadi kita ni kena hari-hari, betul-betul kena hari-hari nafikan keakuan diri kita. La ilaha illallah. Saya sendirilah. Kan? Degilnya hati saya ni, degil kolbun saya ni sentiasa nak keakuan diri ni. Jadi saya lah kena hari-hari nafikan keakuan diri kita. La ilaha illallah. La tu tak ada. Tiada, yang ada hanya Allah. La tak ada, Tuhan pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Dia yang menyatakan diri dia. Sekalian alam ni yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bukan menyatakan diri kita, menyatakan diri dia yang ada. Kita duduk kat rahim ibu kita 9 bulan 9 hari. 9 bulan 9 bulan 9 bulan 9 bulan 10 hari. Kurang sehari. 9 bulan 10, ada dalam perut ibu kita.
Kan, terzahirnya kita daripada rahim ibu kita, menangis kita. Sebab apa? Kita nampak banyak Tuhan. Banyak Tuhan ni. Dia tak tahu lagi. Kan? Banyak Tuhan ni. Dia nangis, dia ketakutan. Sebab dalam 4,000 tahun dulu dia dengan asyik dengan Allah. Dia tunggal esa asyik pada diri dia sendiri. Itu tu. Aku dengan Allah tu maknanya menyatakan diri dia esa tunggal. Esa. Kan? Terzahirnya dia nampak itu kita kata Allah Taala bekalkan kita hawa nafsu kita ni. Hawa nafsu. Jadi Allah Taala suruh tundukkan hawa nafsu kita ni. Kuda liar ni, hawa nafsu tu kuda liar. Keakuan diri kan. Macam mana nak tundukkan? Nafikan betul-betul keakuan diri. Sebatikan saya cakap. Sebatikan betul-betul keakuan diri. Nafikan keakuan diri ni, sebatikan betul-betul. Nafi. Rajin-rajinkanlah ceritanya. Latih. Bermula latihan tu daripada sekarang. Kan? Patutnya kita masa alam dalam perut lagi kan. Tak apalah. Sekarang ni kita dah tahu, kita mulakan latihan tu. Supaya kita sentiasa sebati. Bila sebati, pancaran nur cahaya nurullah tu menutupi daripada yang dikatakan kuda liar tadi. Tertunduk dia. Barulah kita nampak sesuatu. Tidak nampak. Semua nampak Allah yang nyatakan diri dia. Kalau kita asyik nak menyatakan diri dia, itulah seperti mana dia asyik pada diri dia. Semua menyatakan diri dia. Kita ni memang kita kena kenal. Bukan terus kenal Allah. Kenal diri dulu. Kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah. Baru kita baru mengetahui bahawa siapa tu yang bawa wadah tu, siapa yang dikatakan sifatullah Nur Muhammad, itulah Nur Muhammad tak lain sifatullah. Sifatullah daripada Nur Zat Allah, tak lain diri dia juga. Dialah yang asyik pada diri dia. Jadi kita nak cerita ni bahawa kalau saya cerita tadi kan, daripada saya teringat ini cerita daripada Allah Taala ni. Saya teringat daripada dulu saya kat Melaka dulu kan. Yang tu saya ceritakan dekat anak buah saya kan. Inilah sebab ada mata pelajaran. Saya cuci longkang kan, gotong royong cuci longkang. Saya cakap ini lumut yang hijau ni lumut yang hijau ni susah tak nak bersihkan. Saya cakap susah sikit dia Ustaz. Dia kata susah dia kata. Memang macam tu lah, susah hati kita nak buang nak. Tapi kita kena jalan hidup yang susah. Tak apalah. Bersihnya lumut yang hijau di longkang tu kan, bersih kan, adakah dia akan berlumut balik? Akan berlumut balik. Jadi kita nampak wafi anfusikum dalam diri kita ni. Nampak tak? Kita nampak di situ. Nampak di situ. Allah Taala perlihatkan di situ. Ni cerita ni dah datang balik ni. Saya cerita dengan anak buah saya dulu kan, sambil kita gotong royong apa dulu kan. Saya ceritakan benda ni. Nampak tak? Mata pelajaran tu ada dalam sekeliling kita. Kan? Susah ke nak kenal Allah ni? Susah ke? Kan? Very simple. Kalau saya cerita dengan budak tadika sekarang ni yang ada kat depan saya ni, dia pun dah faham dah. Kan? Apatah lagi kita yang dewasa dan sebagainya, ustaz-ustaz kan? Yang cerdik pandai apa semua kan? Itulah. Saya ulang balik hadis kursi yang bermaksud sekiranya kau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya engkau datang kepada aku dengan kepada aku tak bawa apa-apa, engkau akan dirahmati. Diri dia lah yang menyatakan diri dia. Diri dia. Ini dalaman rohaniah kita ni, dalaman kita kena kuat di situ. Itu la ilaha illallah tu jangan ada. Kan? Kalau engkau ada amalan, kau nyatakan amalan kau, masalah kita akan dihitung lagi, akan dipertanggungjawabkan lagi. Bayang, kita nak ke dipertanggungjawab lagi? Bawa ilmu. Aku ada ilmu, aku ada universiti mana ni, Jordan ke apa. Aku ada ilmu. Itulah ana rabbukumul a'la. Aku ada ilmu. Kan, kalau saya teringat daripada FBI itu, ustaz tu cakap kita ni diperbodohkan dengan pemimpin-pemimpin yang ambil ilmu Firaun, dia kata. Cantik dia cakap. Ilmu Firaun ni apa? Dia memperbodoh-bodohkan lah. Memperbodoh-bodohkan rakyat di zaman Firaun dulu. Jadi dia bukan Tuhan pun. Kan? Tapi dia memperbodohkan rakyat dengan cara ni. Itu dia. Sampai sekarang itu dia kata pemimpin yang ambil ilmu Firaun, inilah dia. Nampak tak? Dia kupaskan lagi ustaz. Saya tak ingat nama ustaz tu. Kan? Itu dia.
Dia cakap kalau kita ada ilmu, kita rasa kita bagus, kan? Ana rabbukumul a'la. Ingat, bahaya tu. Sampai ke kerongkong baru dia kata, aku beriman kepada Tuhan, kepada Nabi Musa, kan? Tuhan Nabi Musa. Sampai ke situ ke? Kan? Sama kita ni, kita bukan melihat pada yang Firaun tu. Ni Firaun dalaman ni. Kita kena bereskan dulu. Itu apa yang diajar? Nafi. La. Pakaian kita adalah la ilaha illallah. Pakaian kita la. Tak ada dia. Semua yang menyatakan dia. Kita akan dapat sesuatu nanti. Bila dah dapat nafi ni, kesebatian, kita akan dapat sesuatu kefahaman yang diberi oleh Allah SWT. Didikan demi didikan untuk kita sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT. Manis tiada pahit. Manis tau, manis. Nak cakap ni, macam saya cakap semalam, makanlah harum manis ni, sedap ni, manis. Kan? Tak lain manis kita tukarkan sama-sama, yang sedap hanya Allah. Engkau lagi sedap ya Allah. Itu dia. Manis, makanlah durian ni, sedap ni, durian musangking ke apa ni, sedap. Takkan nak tengok je. Kan? Silakan makan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Silakan makan. Ni bukan musim durian ni tak ada musim durian. Kan? Ni nak ceritakan. Sekiranya kita bawa, saya cakap ni saya dah bawa. Saya bawa durian, saya bawa harum manis, saya bawa manis. Silakan makan. Saya dah rasa alhamdulillah memang sedap lah. Bang, sedap bang, memang sedap. Kan? Ni cerita kat telefon je kan. Contoh saya pinjam nama Abang Asri, saya telefon abang, saya selalu telefon dia. Ni pinjam nama bukan cakap apa, ni pinjam nama. Abang Asri ni harum manis ni sedap lah. Sedap. Telefon je. Jadi Abang Asri datang kat sini, ni saya seru nama dia. Datang di Perlis ni, jomlah makan harum manis. Kalau lambat nanti tertinggal nanti. Ni dah nak habis musim harum manis ni. Jadi abang makanlah bang, makan sedap bang memang. Betul lah Tip. Sedap, memang sedap. Itulah saya nak cerita ni. Kan? Ini nak cerita ni. Sedap ni ya Allah. Tak lain kau lagi. Dia sampai ke situ. Dia nak cerita di situ kesedapan dia. Bukan kita nak rendahkan siapa-siapa, tak ada. Kan? Sedap yang ni. Ni Rasulullah SAW bawa, ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat kan, bawa dia ajarkan kepada anak-anak ni kat rumah. Sekolahkan anak dia ni. Benda ni lah. Kenal diri, kenal Allah ni. Ni sekolahkan anak dia ni. Itu cara-cara yang sahabat dinasihat oleh Rasulullah SAW untuk ajar anak dia apa? Ni semua ni. Jangan sampai kau masuk daripada kaum yang boleh merosakkan akidah dalaman ni. Saya pernah cerita dekat sepupu saya. Saya tak nak sebut nama, kan? Lepas tu saya cerita benda bab-bab ni kan, bab ni macam berat dah. Kita Islam ni kan mudah. Saya cakap kalau Islam jangan mudahkan akidah ni, jangan mudahkan. Kalau akidah dalaman ni dengan Allah, jangan kau pertikaikan, jangan kau rasa mudah. Kita kena betul tegas as-siddah wal kufar. Betul-betul kedalaman ni. Bukan kita nak cakap apa, bukan kita nak cakap bangga. Kita nak cakap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni yang sentiasa memanggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kau kembali pada aku. Bukan nak kembali pada mana-mana. Ni cakap jangan mudahkan akidah dalaman ni, jangan mudah. Kita mudah-mudahkan macam tu je. Sebab tu kita terpesong dengan ajaran Yahudi, ajaran pemimpin yang bawa kepada ni yang merosakkan akidah dalaman kita. Saya macam Syazif beritahu tadi, kita memang tidak membezakan siapa-siapa pun. India, China, siapa engkau raja ke, tidak membezakan apa. Tak ada. Sebab kita benda ni sama je semua. Sebab di ni umat ini daripada nur Allah Taala menyatakan nur Muhammad kan sama je. Kan? Sebab nak menyatakan bahawa kehidupan kita ni bukan menyatakan hidup kita, tapi nak menyatakan hidup dia yang maha wujud. Itu yang sebenarnya. Jadi sama-sama kita bawalah benda ni. Bukanlah kata susah pun. Tak susah dan tak senang. Kalau kita ikut jalan susah, insya-Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti akan Allah Taala bagi jalan, insya-Allah. Sama-sama kita. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberi nafas untuk mengisahkan dia. Alhamdulillah diperjalankan saya kepada majlis untuk mengisahkan dia. Diperingatkan lagi tentang kalimah la ilaha illallah. Pakaian kita adalah la, iaitu menafikan diri. Jadi bila kita menafikan diri, sepatutnya tiada lagi rasa takut kepada binatang yang garang ataupun malaikat maut. Jadi macam mana kita nak merasakan bahawa Allah itu Esa dan makhluk-makhluk lain tidak ada kuasa? Biasanya kalau kita tengok rimau, terus kita rasa gerun. Tapi bila kita sebut nama Allah, tak ada rasa gerun pun di dalam hati. Jadi macam mana kita nak hilangkan rasa gerun kita pada binatang-binatang liar? Contohnya rimau. Jadi bila kita nampak sahaja rimau, kita terus nampak Allah yang berkuasa. Dan kita sepatutnya kata makhluk Allah tidak ada kuasa. Itulah pakaian makhluk. Tidak ada pakaian makhluk, tidak ada. Jadi bila kita nampak rimau, kita kata yang garang tu Allah, rimau tu tidak ada kuasa, maka insya-Allah timbullah rasa gerun kita pada Allah dan rasa takut kepada harimau tu ataupun makhluk tu akan hilang. Begitu juga dengan malaikat maut. Bila disebut malaikat maut, kita akan rasa gerun. Kita rasa takut. Dikatakan malaikat maut datang menjengah kita 70 kali, macam itulah bunyinya. Jadi macam mana kita nak hilangkan rasa gerun kita pada malaikat maut? Jadi kita teruskan dengan pakaian kita, iaitu pakaian kita tiada. Jadi bila kita kata kita tiada, akan terbit dalam hati kita bahawa Allah itu Esa. Dan kita akan kata bahawa bila sampai waktunya, itulah saat di mana Allah tidak lagi menguruskan diri kita. InsyaAllah, kalau kita latihkan diri kita setiap saat, setiap waktu tentang Allah, kita sebut tentang Allah, kita sebut perbuatan Allah, tentang keesaannya, insya-Allah satu hari nanti kita akan rasa bahawa makhluk tidak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah. Dia sahaja yang Esa. Dia asyik dengan dirinya. InsyaAllah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh saudara kita, sahabat-sahabat kita tadi, semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat yang suci, kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain mengajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan. Itu je, ala tujuan dia, kasih sayang untuk kita sama-sama. Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya pun tak nak panjangkan lagi kerana masa tak mengizinkan. Cukuplah sini dulu. InsyaAllah kita sama-samalah sebar-sebarkan, ajak-ajakkan lagi, kerana tidak ada ajakan yang lebih mulia di sisi Allah melainkan mengajakkan manusia mengenal diri, kenal Allah, ajakkan betul-betul mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya rasa terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atau kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri. Tu. Betul ni tadi saya nak ingatkan tadi apa? Saya jalan tadi pun panjang daripada rumah saya depan ni, awal lorong sampai ke hujung lorong sini, rumah Syekh Latif. Pun Allah ajar kita macam-macam tu. Tu kalau nak diceritakan ilmu Allah ni, air lautan jadi dakwah, ditambah lagi luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kita nak jalan sikit dari sini, Allah bagi ilmu kata. Itu lorong-lorong tu, jalan Melati Indah 1 jatuh. Hujan lebat man tadi ke apa tak tahulah. Jatuh dia punya
Signboard kan jatuh. Jadi tinggal tiang lah, kosong dia orang tak tahu lah. Jadi Allah ajar kita gitulah kita tak tahu. Signboard tu dah lama jatuh dah. Kembalilah kepada Allah, kenal diri, kenal Allah. Itu yang paling mustahak. Signboard tu dah lama jatuh dah. Kita tak angkat-angkat. Gitulah manusia ni dibiarkan. Tak angkat. Jadi orang makin lama makin tak tahu ilmu ni. Dia anggap asing lah pasal dia biarkan jatuh, biarkan. Gitulah Allah nak ajar. Dan macam-macam lagi Allah ni nak ajar kita. Kalau kita betul kosongkan, buangkan keakuan diri, tak ada ilmu. Semuanya ilmu Allah yang nak datang tu semua cantik-cantik semua. Semua daripada sisi Allah. Ya. Tu tadi. Semua yang kita dapat tu semua ada dalam Quran sebenarnya. Semua ada dalam hadis. Bukan makna kita dapat ni daripada Allah. Tak ada, ini salah saja. Tak. Semua cek balik. Semua ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kalau yang bahaya ni kita baca Quran tapi kita tak dapat terjemahkan dalam kehidupan. Dia bahaya tu. Tapi ini diterjemahkan Allah bagi tahu pada kita. Semua tu ada dalam Quran dan hadis. Jadi bukan tak bagi baca, tapi baca terjemahkan dia dalam mengesakan Allah. Bukan baca aja. Bukan rasa bangga baca Quran. Tak. Orang tak baca Quran kita hina tak. Kita baca Quran ni untuk memperjelaskan, nyatakan tak lain mengesakan Allah. Saya sambung pula lagi sikit dah panjang. InsyaAllah. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan dekat diri. Wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu ala nabi.